Tuan-tuan, apa dia pencapaian yang paling tinggi dalam hidup kita? Apa dia pencapaian yang paling tinggi yang kita harap dalam hidup kita? Jadi Perdana Menteri, jadi menteri, gaji mahal, bini cantik, suami handsome. Apa pencapaian yang paling tinggi dalam hidup satu orang manusia? Dalam pejawatan, ada tak jawatan-jawatan yang ada orang tak dicapai? Ada jawatan orang perempuan, jawatan ni tak boleh? Ada tak? Ada tak keistimewaan yang tak diberi kepada wanita, diberi pada lelaki saja? Tapi semua orang nak benda tu. Wanita pun teringin tapi tak dapat. Ada? Lah hidup ni ada. Tak? Yang di-Pertuan Agong perempuan tak jadi. Okey. Kalau tak boleh capai tu, ramai orang, ada orang komplain, ada orang tak komplain, ada orang kata okey lah jawatan tu kita perempuan nak buat apa. Tapi dalam penciptaan alam ni, kejadian manusia dan pencapaian yang manusia boleh capai, apa jawatan yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi yang manusia ingin? Tuan-tuan semua ada ni, takkan teringin nak jadi Pertuan Agong kot ini, kan? Apa benda yang kita teringin kita duduk sini, yang kita nak capai? Tak ada. Tak ada apa duk teringat nak makan nasi lepas Asyar ni. Yang tu ya. Tentulah pencapaian yang tertinggi yang ingin kita capai ialah masuk syurga. Betul tak? Yang tu, that is the best. Buatlah macam mana hebat dalam dunia ni pun, kalau kesudahan dia masuk neraka, memang teruk. Kalau macam mana teruk pun, asyaddan nasi, sedahsyat-dahsyat manusia derita di atas dunia ni, dengan satu celupan di dalam syurga, hal marra bika minal bu'si qat, adakah pernah berlalu di hadapanmu ataupun dalam hidupmu apa-apa penderitaan? Kata, la wallahi ya Rab, demi Tuhan aku tak pernah derita. Kata orang yang dicelup sekali masuk dalam syurga, angkat balik. Padahal sepanjang hidup dia di dalam dunia, dia yang paling derita. Kalau Allah kata syurga ni orang lelaki boleh masuk, perempuan ni boleh pun, had nombor 3, nombor 4 gitu. Yang tu satu diskriminasi di dalam beragama. Tetapi sebanyak mungkin ayat Quran, Allah menyamakan lelaki dan wanita di dalam hak beramal saleh dan masuk syurga. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Sesiapa yang beramal dengan amalan yang saleh daripada lelaki dan wanita dalam keadaan dia beriman, mereka itu masuk ke dalam syurga, tidak dizalimkan sedikit halus pun. So no complain. Sama lelaki dan wanita boleh masuk syurga. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'a amal 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Tuhan sambut mereka, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang beramal di kalangan kamu dari lelaki dan wanita. Semua ayat Quran min dzakarin aw untha bagi memberitahu bahawasanya lelaki dan wanita berhak untuk masuk syurga, sama saja ruang yang diberi. Bahkan kadang-kadang wanita lebih ringan
disebabkan mereka tak perlu pergi ke medan jihad, mereka banyak kelonggaran yang diberi pada mereka. Di samping ada tanggungjawab juga yang diberikan kepada mereka. Allah menguji isteri Fir'aun. Allah memurkai suaminya lelaki Fir'aun. Allah mengangkat Maryam. So, sesiapa yang nak membicarakan tentang wanita dan Islam, dia kena pergi pada angle yang paling tinggi dalam agama. Kerana tujuan beragama yang paling tinggi ialah masuk ke dalam syurga. Ruang ini sama. Yang salah mungkin cara orang terang. Sebahagian ustaz bila ceramah, zaman lah mungkin kurang sikit, zaman dulu asyik orang perempuan yang masuk neraka. Orang perempuan gantung kepala, naik ke atas, kaki turun bawah. Orang perempuan tak pakai tudung, kena semua. Dia fokus salah. Laki tampak bini, laki tak bagi nafkah, laki yang tu dia jarang sebut. Jadi orang perempuan bila dengar kuliah, asyik kita ni kena masuk neraka. Itu tak kena cara penyampaian. Al-Quran adil untuk semua. Cumanya dalam hukum hakam syarak ada, dalam hukum hakam syarak pada asas hukumnya lelaki dan wanita sama dalam semua hal, kecuali apabila adanya dalil-dalil yang menunjukkan mereka itu dibedakan, seperti di dalam hal ini, iaitu perempuan tepuk tangan, laki tasbih. Di atas hikmah yang mana syarak lebih tahu. Mungkin kalau orang perempuan tu kata dia betul, dengar, orang perempuan mana betul tadi ya? Sedap sungguh suara dia. Aku lepas dia betul tak ingat apa dah. Jadi eloklah dia tepuk. Bila tepuk tak tahu siapa yang tepuk. Patah hak dua ada hak di hadapan ni, bukan semua malaikat maut dengan malaikat Jibril. Apatah lagi Abu Bakar dan Umar ataupun Ali ataupun Osman. Yang ada ni macam-macam. Dengar satu perempuan sedap sungguh. Suara dia lebih sedap dari suara imam. Lalu Nabi kita tasfiq. Tu imam tahu dia salah. Walaupun kalau dia betulkan pun tidak membatalkannya, tapi asalnya tu pun tidak. Kalau dia kadang-kadang tak betul, dia, itu orang perempuan sebut subhanallah 3 hari masjid dia cerita, subhanallah dia sedap. Subhanallah tu imam jadi tak sedap. Maka dengan itu syarak kadang-kala membeda-bedakan dalam bab-bab tertentu bagi kemaslahatan hamba-hamba Allah. Bila syarak bedakan, maka kita juga membedakannya berdasarkan syarak. Kalau dia tak bedakan, sujud wanita, sujud lelaki pada umumnya sama, rokok wanita, rokok lelaki sama, maka kita tidak bedakan apa yang tidak dibedakan oleh syarak, melainkan datangnya dalil yang dalam